Sejarah telah membuktikan dengan menguasai ilmu, sebuah bangsa akan berjaya dan sebuah tamadun akan membangun. Pada awal kemerdekaan, ramai penduduk memiliki taraf pendidikan yang rendah. Dari 6.2 juta penduduk ketika itu, 68% adalah buta huruf. Lantaran itulah Allahyarham Tun Abdul Razak telah memberi penekanan terhadap aspek pendidikan dewasa. Justru pada tahun 1961, beliau telah melancarkan rancangan pelajaran dewasa dengan tujuan meningkatkan tahap pendidikan rakyat. Di samping aktiviti membaca dan mengenal huruf, aktiviti tambah nilai yang lain turut diperkenalkan seperti pengurusan rumah tangga dan penyediaan makanan berzat. Konsep jaya diri telah diperkenalkan melalui latihan kemahiran vokasional seperti mekanik otomotif, kimpalan, pertukangan rumah dan pertanian berkelompok. Melalui dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada tahun 1970, bahagian pelajaran dewasa turut mengalami perubahan apabila distruktur semula kepada bahagian kemajuan masyarakat atau KEMAS. Memandangkan kadar literasi di kalangan penduduk dewasa telah semakin baik, KEMAS telah memfokuskan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Pada tahun 1971, Taman Bimbingan Kanak-kanak atau Tabika dengan 10 buah kelas perintis telah dibuka. Sejajar dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara maju bermula awal 1990-an, rancangan Desa Usaha telah diberi nafas baru dan dikenali sebagai Gerakan Desa Wawasan dengan tujuan menjadikan kampung lebih dinamik dan maju. Alaf milenium yang baru menjengahkan wajahnya, membawa pelbagai perubahan dan kemajuan. Sehubungan itu, KEMAS telah memainkan peranan penting di dalam membawa teknologi maklumat dan telekomunikasi ke kampung-kampung melalui kelas literasi komputer. Gerakan Desa Wawasan turut menerima transformasi yang lebih berdaya apabila ditukar kepada Gerakan Daya Wawasan yang mempunyai visi dan misi yang lebih jelas di dalam merealisasikan desa yang maju, menarik dan menguntungkan. KEMAS menyahut cabaran untuk terus berkesinambungan di dalam arus pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, KEMAS telah distruktur semula pada 1 April 2002. Pada tahun 2004, kertas cadangan untuk meningkatkan taraf pendidikan guru tabika telah dibentangkan dan hasilnya pada tahun 2006, perintis pertama pelatih diploma perguruan akan menaburkan budi di tabika-tabika KEMAS pada tahun 2011. Melalui program transformasi kerajaan atau GTP dan bidang keberhasilan negara atau NKRA, KEMAS telah dipertanggungjawabkan untuk membuka sebanyak 2,500 tabika bermula tahun 2010 hingga 2012. Adalah dijangkakan KEMAS akan mempunyai 10,816 tabika menjelang tahun 2012. KEMAS turut menjadikan perkhidmatan asuhan kanak-kanak melalui aktiviti TASKA semenjak tahun 1993. Apabila Datin Paduka Rosmah Mansur melancarkan TASKA Permata pada tahun 2010, KEMAS turut bersama-sama di dalam merealisasikan hasrat ini. KEMAS telah memfokus bidang kemahiran yang diiktiraf melalui bidang jahitan, makanan dan dandanan diri. Peserta program akan mendapat diploma dan sijil kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh Jabatan Kemahiran Malaysia. Sejak diperkukuhkan pada tahun 2007, berbagai kejayaan telah dikecapi oleh KEMAS dan para pesertanya. Bagi memastikan para pelatih SKM terus mendapat faedah maksimum dari kursus yang diikuti, mereka turut diberikan peluang mendapatkan dana bagi memajukan perniagaan melalui Bantuan Ekonomi Kampung atau BEK. Semenjak ditubuhkan pada tahun 1961, KEMAS begitu akrab dengan masyarakat di berbagai kasta dan usia.
Kemas adalah titik pertemuan antara masyarakat dan kerajaan. Kemas juga adalah tali penghubung antara rakyat dan pemimpin di peringkat negeri dan negara. Dari mengajar di pondok-pondok berdinding bertam beratap nipah, kini Kemas memberikan khidmat dan bakti di dalam premis-premis yang moden, ceria dan kondusif. Bermula dari mengajar untuk mengenal huruf hingga mendidik anak bangsa celik ICT. Dari mengajar menjahit untuk kegunaan sendiri sehinggalah melatih warga desa menjadi usahawan berjaya. Dari seawal kanak-kanak bertatih, Kemas melatih sehinggalah berupaya membuktikan potensi diri. Kejayaan dan kecemerlangan yang dikecapi dalam jangka kala 50 tahun ini tak mungkin dirasa tanpa azam dan cita-cita, dan tak mungkin ditempa tanpa usaha, tak mungkin dicipta tanpa kerjasama pemimpin negara, rakyat jelata dan pekerja.